الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dia masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita ni majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah sebagaimana kuliah-kuliah kita sebelumnya, kita meneruskan pembacaan kita tentang hadis-hadis fitan, peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman, sama ada ia berupa fitnah, iaitu peristiwa yang berlaku di kalangan umat Islam, peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang buruk, ataupun ia adalah al-malhamah, iaitu peristiwa pertemuan di antara orang Islam dengan orang kafir, ataupun dia adalah al-mubasyirah, iaitu peristiwa-peristiwa gembira, alamat-alamat gembira yang diperoleh oleh orang Islam. Malam ini kita sambung hadis yang ke-10, iaitu bai'uddin bid dunya, jual agama dengan dunia. Nanti kalau sempat nanti kita ceritalah sikit-sikit apa petua-petua yang diajar oleh para ulama untuk berhadapan dengan situasi sekarang ni. Tak pakat takut belaka dengan corona ni. Bahasa orang tua kata takut lebih pada takut pada Tuhan. Tua kata. Nah, tapi adakah begitu? Nanti kita tengoklah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحد دينه بعرض من الدنيا. Mudah je hadis dia, tuan-tuan. Dikata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kamu beramal fitanan, sebelum tibanya fitnah-fitnah. Bukan satu fitnah, tetapi fitnah-fitnah, banyak fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gelita. Qita' ni maksudnya cebisan malam yang gelap gelita. Nak ceritanya fitnah tu datang seperti malam yang gelap gelita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan mukmin dan berpetang-petang dalam keadaan kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ataupun dia berpetang-petang dalam keadaan mukmin dan berpagi-pagi dalam keadaan kafir. Yabi'u ahadun dinahu bi'aradi minad dunya, dan di kalangan mereka itu ada yang jual agama dia bi'aradi minad dunya, dengan habuan-habuan dunia. Dalam hadis lain disebut yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Dalam riwayat lain disebut dia jual agama dia dengan habuan-habuan dunia yang sangat sedikit. Hadis ini adalah salah satu di antara kumpulan-kumpulan hadis yang bercerita tentang peristiwa akhir zaman. Kita tak cerita lagi tanda-tanda kiamat yang dekat-dekat tu. Ni masih lagi tentang tanda-tanda tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya dunia kita ni sampai kepada sedang berjalan ke garisan pendamatnya. Maka salah satu benda yang berlaku di akhir zaman ni ialah Nabi SAW pesan kepada kita supaya badiru bil a'mal, supaya bersegera melakukan amalan-amalan. Dan kita sebut dah dulu, bila sahaja kita sebut amalan,
maknanya ia adalah perbuatan yang kita kena buat secara konsisten. Kita tak boleh buat sekali. Kalau disebut amalan solat, dia tidak boleh buat hari ni solat, esok tak solat, lusa solat, tak boleh. Dia mesti melakukan solat setiap masa. Solat 5 waktu, maka solat 5 waktu tu mesti dilakukan setiap masa. Puasa bulan Ramadan, dia mesti berpuasa setiap setiap tahun dia mesti berpuasa. Zakat, bila dia cukup nisab, dia mesti mengeluarkan zakat dengan kadar yang sepatutnya, 1/40 dan sebagainya. Dan begitulah juga haji, bila dah tiba masa dia cukup syarat dia mesti menunaikan haji. Dan begitulah dengan amalan-amalan yang lain. Dia mesti bersegera berbuat amalan ni sebab apa? Sebab dimimbangi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Akhir zaman nanti golongan kafir ni, bila dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, dia tanya, siapa yang membangkitkan kita? Orang mukmin jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman, ini adalah janji Tuhan yang Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benalah kata-kata para nabi dan para rasul. Jadi Nabi SAW pesan pada kita supaya kita bersegera untuk melakukan amalan-amalan, ibadat-ibadat, suruhan-suruhan agama ni fitanan, sebelum tibanya fitnah-fitnah. Bila fitanan ni, tibanya fitnah, dan kita baca dah dulu di awal kitab kita ni, bahawasanya pintu fitnah ni telah terbuka setelah kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan fitnah bermula dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nanti bila sampai masa dia nanti kita akan cerita sebab apa Sayyidina Uthman ni menjadi punca kepada berlakunya fitnah. Cuma sekarang ni saya skip, saya tak nak cerita lagi, sebab cerita dia bila sampai satu tahap kita susah nak faham. Jadi saya tak nak cerita lagi apa yang menyebabkan Sayyidina Uthman sampai ke tahap dia tak lawan walaupun orang nak bunuh dia dan sebagainya, sehingga akhirnya dia mati syahid. Nabi SAW dalam satu peristiwa, Nabi pernah sebut kepada 3 orang sahabat dia yang akan menjadi pengganti dia. Nabi kata, di antara sahabat aku yang akan menjadi pengganti aku ni, salah seorangnya Siddiq dan 2 orang syahidan, 2 orang syahid. Dan bila dia tengok siapa yang bersama-sama dengan Nabi dalam satu majlis ketika itu, mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan juga Uthman radhiyallahu anhu. So mereka bertiga, Abu Bakar As-Siddiq, Umar syahidul mihrab, dan begitu juga dengan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Jadi hadis ini Nabi SAW pesan supaya kita bersegera melakukan amalan-amalan sebelum berlakunya fitnah. Fitnah ni banyak, fitanan kaqita'il lailil muzlim, fitnah yang berlaku seperti malam yang gelap gelita. Malam yang gelap gelita. Apa maksud malam yang gelap gelita ni? Maksudnya lah fitnah ni sampai kita tak boleh nak beza lah. Kita tak boleh nak beza yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab akhir zaman ni, dalam banyak lagi hadis Nabi SAW kata, orang baik dicop sebagai orang jahat dicop sebagai orang baik, orang yang amanah dikata penipu, orang penipu dikatakan amanah, dan banyak lagi benda yang orang kata menyalahi kaedah fitrah manusia, tetapi berlaku di akhir zaman. Dan kalau benda tu berlaku di zaman kita sekarang, maka kita boleh kata zaman kita juga adalah zaman akhir zaman. Cuma akhir zaman ni dia bukan maksudnya zaman penutup, tidak. Kerana kita ni berada di akhir, tapi panjang mana lagi akhir zaman tu wallahu alam. Sebagaimana yang saya selalu sebut, kiamat ni tidak akan berlaku la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat ni tidak berlaku melainkan ia berlaku di kalangan orang yang kafir. Maksudnya selagi mana alam ni ada orang mukmin, maka selagi itulah kiamat ni tidak berlaku. Jadi kita ni dengan hidup kita sebagai mukmin, maka kita tanam keyakinan bahawasanya kiamat ni tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi walau bagaimanapun fitnah-fitnah boleh berlaku, sebagaimana fitnah sekarang ni, fitnah corona. Cerita ni sebenarnya
wabak ni, pandemik dah ni, dah jadi pandemik ni, wabak yang bertebaran ke seluruh dunia ni sebenarnya tidak sekarang je berlaku. Berlaku di zaman Nabi SAW, berlaku di zaman sahabat, berlaku di zaman Sayyidina Umar. Kata salah satu sebabnya ialah sebab kita tak jaga kebersihan. Contohnya kita pengotor, berlakunya wabak. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kita akan dapati tahun Amawas yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan sahabat-sahabat ni jenis pengotor. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kan la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang masjid yang pertama, Masjid Quba, la masjidun usisa 'ala taqwa, masjid yang diasaskan di asas dasar takwa, min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi, pada hari pertama lagi memang dia layak dah tertegak masjid tu. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, dan golongan yang menghidupkan masjid itu, Masjid Quba ini, ialah kaum lelaki yang suka bersuci. Masyarakat Islam Madinah, Aus dan Khazraj sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi, mereka adalah umat yang sentiasa menjaga kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala sukakan golongan yang sentiasa bersuci. Jadi penyakit-penyakit sebegini, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kita dapati sampai 5, 6 sampai 7 peristiwa taun yang berlaku di zaman Nabi SAW, sampailah kepada kurun yang kedua. Kalau kita bilang anggaran yang meninggal disebabkan penyakit-penyakit tahun ini khususnya, saya agak lebih kurang dalam setengah juta. Tahun yang berlaku di zaman Ibn Zubair menjadi governor di Mekah, ulama-ulama kata dalam tempoh 3 hari umat Islam yang meninggal dunia seramai 25,000 orang. Cuba tuan-tuan bayang. Dan tahun Amawas menyebabkan banyak sahabat besar meninggal. Di antaranya ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, banyak. Dan kita tahu mereka ni adalah golongan yang sangat menjaga kebersihan. Wudu 5 kali sehari semalam tu memang tak tinggal, paling kurang tak wudu, kerana semayang 5 waktu sehari semalam. Tetapi wabak-wabak ini, itulah sifat dia, di mana bila dia datang tu, dia datang secara mengejut. Ia bukan isu kebersihan semata-mata, tapi isu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting lah. Sebab tu ulama-ulama kita bila saja berlaku wabak begini, di samping usaha-usaha fizikal seperti menjaga kebersihan, jaga di karantin dan sebagainya, benda ni memang berlaku di zaman dahulu, bukan sekarang aja. Umat Islam juga diajak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan beristighfar, memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat baca sebuah buku, baru dah keluar buku ni, Ashrul Wasaya lil Wiqayah minal Waba, 10 pesanan untuk menghindarkan diri daripada wabak, sebagaimana yang disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sempat saya baca sikit apa ada dalam menipi je buku ni, Asyru Wasaya lil Wiqayah minal Waba. Saya ambil dalam laman Facebook Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Musyrif Pondok Sungai Durian. Baik. Kemudian dia kata fitnah yang berlaku tu adalah fitnah seperti malam yang gelap gelita, sehingga kita tak boleh beza yang mana yang betul, yang mana yang salah, menyebabkan kita keliru. Dia panggil kita ni kata jadi nana, jadi tak tahu nak bezakan yang mana betul, yang mana salah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sehingga kan orang lelaki ketika berlaku fitnah ni, dia berpagi-pagi dalam keadaan dia mukmin dan dia berpetang-petang dalam keadaan dia kafir. Ini banyaklah tafsiran para ulama. Di antaranya ulama kata pagi-pagi baik kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah Islam, tapi petang kita berbalah. Pagi bahasa kita kata ngetes sekali, malam kita dah berbalah. Begitu juga dengan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, petang-petang kita berbaik, malam kita berbalah. Petang kita bersaudara, malam kita berperang. Gitu.
Contoh ulama-ulama sebut, nak cerita bahawasanya bila berlaku fitnah di saat itu, umat Islam ni, sebahagian daripada umat Islam ni, dia terpengaruh dengan manipulasi. Sama ada manipulasi itu manipulasi media, manipulasi itu manipulasi pemindato-pemindato yang hebat, ada pemimpin-pemimpin tertentu. Ni kali saya sebut ni, orang kata mengulas isu semasa pula. Tapi nak buat macam mana? Ni masalah bila kita bincang di fitan ni. Sebab tu ulama-ulama kita dia berhati-hati nak bincang kepada orang awam. So tuan-tuan faham sendiri dah. Saya bukan nak mengulas isu semasa, kerana itu ada pakar-pakar dia. Tapi saya nak sebut sesuatu hadis yang Nabi SAW sebut ni, bila kita bincang dia, memang macam mana pun dia kena kepala kita. Dia kena kepala kita. Sama ada sikit ke banyak, kena kepala kita. Kalau kita sebut pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik, Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW ajar kita bagaimana kita ni nak jadi seorang mukmin yang betul-betul berjalan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Imran bin Husain kata, bay'ana Rasulullah SAW. Ini hadis fitan belakang saya baca ni dah. Dia panggil antara kumpulan hadis fitan ni, dia panggil hadis dalam bab al-imarah, iaitu bab bagaimana kita memberi kepatuhan kepada agama kita. Bay'ana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami membai'ah Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan untuk patuh. Dengar dan patuh kepada Nabi SAW fi mansyatina, dalam keadaan kita suka. Dalam keadaan kita cergah, maksudnya dalam keadaan kita suka. Kita suka dengan arahan dan perintah Nabi SAW. Wa makrahina, dalam keadaan kita tak suka, kita rasa tak selesa dengan perintah itu, sekalipun kita kena patuh pada Nabi SAW. Wa atharatin alaina, dan sekalipun perintah Nabi SAW itu memberi kesan negatif pada kita, memudaratkan kita, membahayakan kita, tetapi kepatuhan itu adalah kepatuhan yang mesti kita beri pada Nabi SAW. Wa an la nunazi' al-amra ala illa an tara kufran bawah indakum minallahi fihi burhan. Dan kita tidak keluar daripada kepatuhan kepada Nabi SAW, kepada para pemimpin Islam, indakum minallahi fihi burhan, sehinggalah kita nampak kekufuran yang nyata. Kekufuran nyata ni panjanglah dibincang oleh para ulama. Yang saya nak sebut malam ni ialah hadis ni beri satu isyarat bagaimana cara untuk kita tidak menjadi orang yang disebut sebagai yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berpagi-pagi dalam keadaan mukmin, petang kita kufur. Berpetang-petang dalam keadaan mukmin, berpagi-pagi kita kufur. Hadis ni salah satu hadis yang mengajar kita bagaimana cara untuk kita elak daripada tergolong dalam golongan itu, iaitu kepatuhan kita kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah wafat. Kita patuh kepada para khalifah ar-rasyidin pun tak ada dah. Yang ada lagi ialah para ulama, al-ulama warathatul anbiya, para ulama, pemimpin-pemimpin Islam yang ikhlas. Jadi kepatuhan kita kepada agama ini mesti berjalan seiring dengan kehendak agama. Kita tak boleh patuh separuh lagi kita ingkar. Kita tak boleh kata yang ni kita rasa nak patuh, yang ni tak boleh. Kepatuhan kepada agama ialah kepatuhan yang mesti secara menyeluruh. Ini satu benda yang penting. Sebab tu hadis tu beri satu isyarat, bila kita tidak setuju dengan satu-satu keputusan yang kita rasa berat sebelah, tapi ia adalah keputusan daripada Nabi SAW, kemudian selepas Nabi marinya khalifah, selepas khalifah marinya pemimpin Islam, maka kepatuhan itu kepatuhan yang mesti kita beri. Ini satu respon kepada apa yang Tuan Haji Ruslan sebut tadi ni, masalah salat Jumaat ni macam mana. Hari ni berkecamuk isu ada negeri kata boleh, ada negeri kata tak boleh. Sampai kawan saya kata hari ini adalah hari mufti-mufti sedunia. Kawan saya kata, sebab apa? Dia kata masing-masing pakar nak mengulas. Pertama, kita nak mengulas tentang isu ni takat mana ilmu kita. Yang kedua, kalau ilmu kita dalam bidang pengajian Islam pun, bidang kita tu bidang apa? Macam saya bidang tafsir, bidang hadis. Saya bukan bidang fiqh.
Ngaji fiqh habis kitab fiqh tu ngaji, daripada bab ibadat siapa bab ialah qad dauliah habis ngaji. Tapi bukan bidang saya. Dan dalam sesebuah negara ni, dalam sesebuah negeri ni, orang yang boleh ataupun yang ada autoriti mewakili raja di setiap negeri ialah mufti dalam bab agama. Maka dalam isu-isu sebegini ada fatwa daripada mufti masing-masing. Walaupun fatwa tersebut kita tak setuju, tapi oleh kerana ia adalah fatwa sebagaimana yang pernah disebut oleh mufti Syariah dulu, lama tahun 70-an, tahun 60-an, saya tak ingat nama dia. Dia sebut bila ditanya dia apa pandangan tuan dalam satu-satu masalah, pada dia mufti. Dia satu hari dia menyamar masuk kedai makan, jadi orang duduk bincang isu masyarakat. Jadi bila orang tanya dia, nampak dia ni orang soalan, orang tanya dia kata mazhab saya ialah mazhab mufti. Begitulah juga kita ni tuan-tuan mazhab kita di Selangor ni, mufti kata sembahyang jemaah ke tak? Sembahyang tak? Sembahyang. Tetapi ada penjelasannya bagi orang yang sakit, bagi orang yang ada apa ni petanda-petanda kena COVID-19 ni, maka dia perlu mengelakkan diri kerana untuk tidak menyebab jangkitan pada orang lain. Maka dia perlu buat benda tu. Kalau dia sengaja mendedahkan diri dia pergi ke sekolah, dia tahu dia sakit, pergi juga, maka dia akan tanggung dosa. Sebab tu kerja mufti ni, saya nak beritahu awal lagi, kita orang awam ni dengar tak sambunglah lebih panjang, kerana dia adalah satu isu yang sangat complicated. Saya duduk mengajar CJ Pengajian Islam UKM, kita ada SPI CJ Pengajian Islam. Tuan-tuan yang berminat boleh masuk hari Minggu, hari Sabtu kita mengajar. Bila kita cerita tentang tafsir, mukadimah tafsir, nak menjadi ulama tafsir kena ada 15 ilmu. Sehingga beberapa minggu lepas saya ditanya satu soalan, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Allah Taala berfirman, jangan kamu ambil dua Tuhan, jangan kamu sembah dua Tuhan. Jadi ada orang kata statement daripada orang tertentu. Saya pun tak apalah, ada orang tanya saya sebab orang bidang tafsir, saya jawab di atas nama saya ni adalah orang yang berada dalam dunia tafsir. Saya kata tafsiran tu salah. Tak ada ulama berhujah dengan ayat tu menyatakan di dunia ni ada dua Tuhan. Tak ada. Kita nak tafsir kata ayat tersebut menjadi hujah bahawasanya ada dua Tuhan, tak boleh. Itu adalah tafsir yang salah, yang tidak pernah disebut oleh mana-mana ulama tafsir. La tattakhidhu ilahaini itsnaini, maksudnya ialah kamu sembah Tuhan di satu sudut, dari sudut lain kamu sembah benda lain lagi, tak kira benda tu kamu sembah satu ke, dua ke, tiga ke, 4, 10, 100, 1000 ke, dia dianggap sebagai satu Tuhan. Satu Tuhan campur satu Tuhan, maksudnya ialah kamu jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ubudiyah kamu. Itu maksudnya. Tapi kalau kita ambil ayat tu, kita berhujah kata Tuhan ni dua, tak boleh. Itu adalah tafsiran yang salah. Sebab tu kemahiran kita dalam bahasa Arab semata-mata tidak belum tentu membolehkan kita untuk menjadi pentafsir Al-Quran, sehinggalah kita memiliki ilmu-ilmu yang lain. Itu tentang respon tentang solat jemaah. Tuan-tuan nak pakai pendapat saya pun pakai, tak nak pakai pun tak apa, sebab saya bukan mufti. Tapi begitulah yang kami belajar daripada guru-guru kami. Jadi sampai kita balah sehingga kita berdebat di kedai kopi sampai bila azan jemaah tu kita azan dah rupa-rupanya. Sampai tahap tu kita sibuk betul. Alhamdulillah headset saya ni jam dah 2 minggu, jadi saya pun tidaklah kalut sangat nak menjawab, tidak jawab juga. Tapi sebab headset jam, okeylah, kurang sikit. Tapi ini adalah satu benda yang, selagi mana kita tak ada statement daripada pihak yang berautoriti, maka kita ambil sikap terus je ibadat. Wallahu a'lam. Boleh jadi bila sampai satu tahap kalaulah wabak ini betul-betul merebak, siapa tak boleh nak kawal, boleh jadi solat jemaah pun terpaksa ditangguhkan. Bukan maknanya dia orang kata dibatalkan, ditangguhkan. Maksudnya ialah untuk keselamatan kita tak boleh mari. Baik, ada ke tak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Bila saya tengok pada situasi larangan solat jemaah ini, saya teringat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna orang Islam. Ni juga hadis fitan. Sebab tu hadis fitan ni dia banyak. Ada yang kita boleh bincang saja ada sekitar 2000.
la yunqadanna ural islami urwatan awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna salat. Ikatan Islam ini akan dibuka satu persatu. Yang pertama dibuka ialah sistem pemerintahan Islam, yang terakhirnya ialah salat. Jadi masalah larangan daripada salat ini dari satu aspek ia disebabkan oleh serangan musuh, halangan musuh, orang kafir halang orang Islam daripada mereka menunaikan salat jemaah dari satu sudut. Tapi dari sudut lain berlakunya wabak, berlakunya bencana sehingga menyebabkan umat Islam tak boleh nak bersolat jemaah. Dan benda ni pernah berlaku beberapa kali dalam peristiwa peristiwa taun, peristiwa tahun 654 Hijrah. Saya pernah baca dulu di awal-awal kita baca hadis fitan, satakhurujuna min ardi Hijaz tudhi'u anaqal ibli fi Busra, di mana ketika tu umat Islam hanya mencari satu tempat saja untuk mereka bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka mencari masjid, mencari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal rumah mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, khususnya bagi kaum lelaki. Mengapa? Kerana dalam Quran kita perhati Allah Subhanahu wa taala sebut wa annal masajida lillah. Masjid ni hak Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma Allah ya ahada. Jadi kamu duduk di masjid, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak boleh seru orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sebut orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ketika itu faham bahawasanya masjid ni merupakan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebut khusus sebagai hak dia. Sebagai hak dia, tak kira siapa buat, siapa sponsor, tapi hak dia. Maka ketika itulah umat Islam khususnya di bumi Hijaz, ketika berlaku peristiwa api besar tu, mereka pergi ke masjid bermunajat, ke masjid berhari-hari, sehingga bila sampai satu masa peristiwa wabak ni, setelah daya usaha, daya upaya kerajaan-kerajaan Islam untuk mengengkang wabak ni tidak berjaya, maka Allah Subhanahu wa taala selepas daripada mereka bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka wabak tu hilang begitu sahaja. Tapi usaha kena buatlah, jaga kebersihan, kuarantin dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di antara taun yang besar yang berlaku di pekat awal Islam ini ialah satu penyakit taun yang menyebabkan kematian, kita kata kematian orang kaya, anak-anak dara, orang berpangkat. Cuba tuan-tuan fikir, menasabah ke tidak? Sehingga tahun itu digelar sebagai tahun orang besar-besar, tahun orang besar-besar, tahun VVIP. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dan menyebabkan bukan seorang, menyebabkan puluhan ribu meninggal. Saya tak tahu tahun 68 Hijrah ke begitulah lebih kurang peristiwa itu berlaku. Jadi ini menunjukkan bahawasanya penyakit-penyakit begitu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas kita ni selain daripada kita patuh apa saja arahan daripada pihak berkuasa, jangan duduk berkira bila dapat arahannya kata arahannya tidak betul dan sebagainya. Kerana kalau kita nak cerita dari segi kaedah kuarantin yang disebut dalam kitab-kitab para ulama kita, apa yang dibuat sekarang ni pun itu satu bentuk kuarantin lah, satu bentuk kuarantin, cuma dalam bentuk yang lebih moden. Dulu pun dah moden dah kuarantin yang dilakukan oleh doktor-doktor di zaman silam. Baik. Kemudian yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berpagi-pagi dalam keadaan mukmin, berpetang-petang dalam keadaan kafir, dan begitulah sebaliknya. Ia menunjukkan tentang kuatnya fitnah di akhir zaman ini, sehingga kita ni tak sah kata kita kita dapat bezakannya. Bahkan kesannya menyebabkan kita dalam keluarga kita sendiri, dalam adik-beradik saya sebut apa yang disyarah oleh ulama dalam kitab-kitab besar. Adik-beradik sendiri berbeza pandangan, berbalah. Adik-beradik sendiri berbunuh-bunuhan.
Sampai tahap tu ulama kata, kenapa? Kerana kuatnya fitnah akhir zaman ni. Sampai kadang-kadang kita lebih percaya orang luar daripada adik-beradik kita, lebih percaya orang suku sakat daripada ahli keluarga kita. Sampai tahap tu, sampai kita boleh bawa orang jauh menjadi teman kita, dan orang dekat kita usir keluar. Ni benda-benda yang disebabkan oleh fitnah akhir zaman. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'arad minad dunya, sehingga menyebabkan ada di kalangan umat Islam ketika tu, untuk mendapat keuntungan dunia, dia jual agama dia, sanggup jual agama. Ni kalau kita nak mula ni tuan-tuan panjang. Disebut sini, ada catatan pengarang kita, dia kata idzan tusbihu dunya ahamma inda ba'dhin nasi minad din. Dia kata dunia ni menjadi lebih penting bagi dia berbanding dengan agama. وتذكروا مثلا فترة الانتخابات وكيف يعطي كثير من الناس أصواتهم للشعارات الإقليمية أو القبلية دون نظر إلى الدين. Ni kalau nak ulah dalam bahasa mudah tuan-tuan ni saya sebut dalam kitab tuan-tuan kata ustaz ni main politik ke dia? Kerana politik itu sendiri adalah agama. Dia kata, ingat tak kamu contohnya ketika pilihan raya, wa kaifa yu'ti kathiru minan nasi aswatahum, bagaimana dia kata banyak di kalangan manusia ni mengundi kerana faktor-faktor tempat ataupun faktor-faktor kumpulan. Qabaliyah ni faktor puak. Ni cerita di negara duna nazarin ila din, tanpa melihat kepada faktor agama. Maksudnya lah kita mengundi ni bukan untuk agama. Itu dipanggil yabi'u dinahu bi'arad minad dunya qalil. Kitab yang ditulis, saya kat kitab kitab yang ditulis salah seorang di antara ulama hadis yang besar di negara Arab. Kalau kata ustaz ni betul-betul kena baca ni, kalau siapa pandai baca Arab wa tadhakkaru kaifa yusbihu an-nasu yad'u an-nasu amwalahum fil bunuki ribawiyyah wa hakadha. Dia kata mengingat ke tidak, dia kata bagaimana sebahagian daripada manusia ni sanggup letak duit dia di bank riba, sanggup ambil sistem riba, meninggalkan sistem Islam. Sebab apa tinggal sistem Islam? Sebab sistem Islam ni tidak standard, tak cekak dan sebagainya. Sistem riba lebih cekak, lebih standard, lebih antarabangsa dan sebagainya. Ni satu sikap kita. Bahkan yabi'u dinahu bi'arad minad dunya qalil ni, kitab ni sebenarnya dah diterjemah. Terjemahan dia ni okey lah, boleh lah. Terjemahan dia ni terjemah di Telaga Biru, tuan-tuan boleh cari lah. Saya pun baru jumpa, baru tahu terjemah. Dia terjemah lama dah ni rupanya. Saya baru tahu dia terjemahan tahun, kalau tuan-tuan nak baca dah 2016 lagi. Saya tak tahu dia terjemah. Saya duk baca kitab Arab je dulu. Baik. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya qalil ni, bila dia nak dapatkan keuntungan dia sanggup buat apa sahaja. Para pemimpin sanggup mengenepikan prinsip kepimpinan dia. Para ulama sanggup dia letak ke tepi ilmu agama dia kerana dia ni. Boleh ke tak begitu? Dia kata dia kan ulama. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, yushiku ya'tiyan nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismu wa la min al-qur'ani illa rasmu masajiduhum 'amiratun wa yakharabu min al-huda. Kalau tuan-tuan perasan, ada beberapa kali saya pernah baca hadis ni, saya baca sampai situ. Saya baca sampai ke situ sahaja. Tapi saya tak baca akhir dia. Sebab apa tak baca akhir dia tu? Sebab tak sampai masa lagi. Apa akhir dia? Ulama'uhum asyarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Nabi kata akhir zaman ni akan timbul, yushiku ya'tiyana zaman, akan timbul satu masa la yabqa minal islam illa ismu, Islam tidak tinggal melainkan hanya pada nama, wala minal qur'ani illa rasmu, dan Quran ni tidak tinggal melainkan hanya pada tulisan sahaja, ditampar di dinding-dinding, dijadikan perhiasan, dijadikan hadiah. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabu minal huda, masjid-masjid yang besar tetapi sunyi sepi daripada petunjuk. Solat jemaahnya tak hidup, majlis-majlis agama tak hidup. Belakang selalu ni saya tak baca. Mana ni saya tak baca. Ulama'uhum syarru tahta adimi sama. Akhir zaman ni ada sebahagian ulama merupakan makhluk paling jahat di muka bumi. Tuan-tuan ukur sendirilah dah. Nanti kata ustaz, siapa dia di kalangan tu? Saya tak
tak pandai nak ukur. Itu kerja tuan-tuan lah. Dengan pemahaman kesedaran agama ada, tuan-tuan ukur sendiri. Ulama'uhum asyaru min tahta adimi sama. Ulama mereka merupakan makhluk yang paling jahat di muka bumi. Minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Daripada mereka lah keluarnya fitnah pada agama. Mereka menjadi penyebab agama ni orang tak suka, wa fihim ta'un. Tapi kena ingat, akhirnya agama fitnah ni akan kembali kepada mereka. Azan dulu ke? Sila. Baik. Di kata sini yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Dia sebut dalam cara dia ni, bagaimana kita baca tadi, dia kata wa kaifa yu'ti katsirun minan nasi aswatahum li syi'arat al-iqlimiyyah aw al-qabaliyyah duna nadhari ila din. Bahasa mudah dia nak sebut ni macam yang orang selalu sebut dalam masalah mengundi ni.
kita bukan letak agama di tempat pertama. Kita mengundi ni bukan kerana agama, kita mengundi ni untuk kerajaan. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis lain pula, dalam hadis fitan yang lain pula, Nabi kata, kanat Bani Israel tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu luful khulafa'u fatakthur. Fama ta'muruna ya Rasulullah in adrakana dhalik? Qala fu bi bai'atil awwali fal awwal. Di situ pula Nabi kata, kalaulah kita sekarang ni menganggap persoalan kehidupan manusia, persoalan kepimpinan ini tidak melibatkan agama, persoalan kerajaan tidak melibatkan agama, maka Nabi SAW kata, kanat Bani Israel tasusumul anbiya, kaum Bani Israel dulu yang menjadi pemimpin, pemerintah mereka adalah para nabi dan para rasul. Kita baca cerita Nabi Daud alaihissalam, kita baca cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam, kita baca kisah bagaimana peranan Isa alaihissalam dalam kaum Bani Israel. Kita baca banyak lagi kisah para nabi dan para rasul yang lain. Tasusumul anbiya, kaum Bani Israel ini dipimpin oleh para nabi dan para rasul. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ni saya baca ni semua hadis sahih belakang ni dah. Ni ada dalam Sahih Muslim. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Apabila mati ni seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hantar nabi lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan tak ada dah lagi nabi selepas aku, kata Nabi SAW. Wasatakunul khulafa'u fatakthur. Yang banyak ialah para khalifah, para pemimpin yang datang menggantikan para nabi dan para rasul tadi selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna in adrakana dhalik? Wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah perintahkan kepada kami sekiranya kami berhadapan dengan situasi itu, iaitu situasi di mana umat Islam tidak ada lagi nabi kerana nabi telah wafat. Nabi kata, fu bi bai'atil awwali fal awwal. Pandai-pandailah memilih yang mana yang dahulu, pilihlah yang terdahulu, yang datang dengan tujuan untuk menegakkan agama. Benda ni benda penting, perlu kita faham. Sebab tu pembelajaran hadis fitan ini akan beri kefahaman pada kita apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim untuk memastikan hidup kita ini bukan hidup secara peribadi sahaja, baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup secara peribadi ni kita kata hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas ni bukan hanya kita buat baik dengan manusia sahaja, tetapi juga satu part lagi ialah melibatkan hubungan kenegaraan. Kerana banyak sistem dalam sistem Islam ini tidak boleh dilaksanakan tanpa ada jama'atul muslimin. Disebut dalam hadis fitan yang lain, hadis dia panggil hadis Hudzaifah bin Yaman, nama dia hadis jama'atul muslimin, iaitu perkumpulan orang Islam ataupun sistem pemerintahan Islam yang akan memastikan persoalan-persoalan fiqh yang melibatkan muamalah, yang melibatkan jual beli, yang melibatkan gadaian, yang melibatkan pinjaman. Ni adalah benda yang sebahagiannya mesti diuruskan oleh kerajaan. Sistem dia panggil munakahat, sistem perkahwinan, sebahagiannya mesti diuruskan oleh kerajaan. Nak kahwin, boleh kahwin begitu sahaja, tetapi dari segi pendaftarannya, dari segi kawalan dan sebagainya mesti disuruh oleh kerajaan. Dan bab yang terakhir dalam kitab-kitab fiqh, iaitu bab ilaqah dauliyah ataupun bab jinayat, bab hubungan kenegaraan dan bab hukum hakanah ataupun kita kata hudud, qisas dan ta'zir. Benda ni hanya boleh dilakukan oleh kerajaan yang memerintah. Jadi bab solat kita boleh buat begitu saja, tetapi bab munakahat, bab muamalat dan bab jinayah ataupun ilaqah dauliyah tidak boleh dibuat begitu saja. Dan inilah manifestasi kepada maksud hablum minan nas adi. Dia bukan hablum minan nas kita baik dengan manusia, tidak, tetapi juga itu siasatud din, iqamatud din wa siasatud dunya bi. Siasah ni ialah iqamatud din, menegakkan agama, wa siasatud dunya bi, dan mengurus takbir dunia dengan panduan agama. Tu tuan-tuan syarah yang ulama-ulama kita sebut tentang hadis. Pagi kita beriman, petang kita kufur, dan petang kita beriman, pagi kita kufur. Dan sebahagian di kalangan kita jual agama ni dengan keuntungan dunia. Dia tak sedar
dia dapat keuntungan dunia yang sikit, tetapi dia sanggup jual dunia untuk dia sanggup jual akhirat untuk dia dapat dunia. Ni satu benda yang perlu kita beri perhatian dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita ni sentiasa, pertama, ilmu kita ni kena betul. Ilmu kita kena betul, ambil dari sumber yang betul, memahami Al-Quran dengan cara betul, hadis Nabi SAW dengan cara yang betul. Dan insya-Allah bukan setakat itu saja, kita kena buat benda yang kita faham tu, dan insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Saya nak sebut sikit pesanan-pesanan yang disebut oleh para ulama kita bila kita berhadapan dalam kitab Asyrul Wasaya ni. Ada 10, tapi kita boleh kongsi sikit insya-Allah. Antaranya ialah di saat-saat kita berhadapan dengan situasi sekarang ni. Kata pertama, sebelum daripada antara amalan yang boleh kita buat sebelum daripada berlaku bala, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ni Nabi SAW kata, siapa-siapa baca 3 kali, dia ni tidak akan ditimpa oleh musibah yang datang secara mendadak. Baca 3 kali bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tuan-tuan ingat belakang kan? Mudah je ni lah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa-doa begini kita kena baca. Nah, kemudian itu satu, dia kata bila amat baca 3 kali, dia kata dia tidak akan terkena dengan bala yang datang secara mengejut. Dia kalau dia baca waktu pagi, dia terhindar sampai waktu petang. Dia baca waktu petang, dia terhindar sampai waktu pagi. Yang kedua, dia kata al-ikthar min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ni Nabi SAW kata siapa-siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihi salam ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa-siapa yang berdoa ni, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajab doa dia. Jadi kena yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa dengan doa ni kita minta supaya kita jauh daripada bala bencana, daripada mara bahaya dan sebagainya. Kemudian dia sebut tu yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga ni jangan kita baca. Nabi SAW kata, ya ta'awwadz min jahdil bala, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dar'is syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ni mungkin jarang orang baca, tapi ambil yang keempat. Dia kata yang keempat ialah setiap kali kita nak keluar rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hudita wa kufita maksudnya kamu dicukupkan segala keperluan kita. Kalau kita amal macam itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan. Kalau kita ada urusan, permudahkan. Kalau kita ada halangan, dibuka halangan itu dan sebagainya. Wa uqita, dan kita ni dijaga daripada segala mara bahaya dan sebagainya. Kemudian doa-doa yang panjang. Doa-doa yang panjang ni tuan-tuan saya tidak bacalah. Dikata antaranya ialah baca Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ini doa-doa yang diamalkan ketika kita nak keluar dari rumah. Dan dia kata sentiasa memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh ni penting, sangat penting. Tawaqqil mawadhi' allati fiha al-waba. Dia kata jangan masuk dekat di tempat-tempat yang ada wabak tadi. Cuba hindarkan diri tempat-tempat yang dilarang, yang ditegahkan untuk kita berkumpul, elakkan daripada berkumpul. Program-program besar bulan 3 ni semua dibatalkan. Program-program luar lah, program-program yang besar. UKM. Program saya di dalam UKM dan di luar UKM. Semua kita batal. Kenapa? Kerana isu keselamatan tu penting lah. Lepas tu dia kata yang ke-8-nya, dia kata memperbanyakkan melakukan perkara-perkara yang makruf, perkara-perkara yang baik, memperbanyakkan buat yang baik. Kadang-kadang tanpa kita sedar, kita ni hidup dalam keadaan kita terlupa benda-benda yang baik untuk kita buat setiap hari. Yang ke-9 dia kata qiyamul lail, belajar-belajar untuk
qiyamul lail, menghidupkan malam. Dan dia kata jangan lupa juga tutup bekas-bekas kita, bekas makanan, bekas minuman, tutup. Jangan biarkan dia terdedah. Dan saya tambah yang ke-11, iaitu jangan lupa memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Bila saja kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita dan akan beri banyak kebaikan sebagaimana yang kita selalu baca. Allah yursilis samaa alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala beri rahmat, Allah Subhanahu wa taala beri rezeki, Allah Subhanahu wa taala beri kelapangan pada keluarga kita dan sebagainya. Dan yang terakhir saya nak sebut ialah selain daripada kita kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga hendaklah kena pasti masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Antaranya kita pernah baca dulu hadis yang keberapa, hadis yang kelima, yang keenam dulu kita kena baca dalam kitab kita ni, iaitu musibah-musibah yang berlaku ni disebabkan benda-benda maksiat yang kita lakukan, dan dalam masa yang sama kita abaikan amal ma'ruf nahi munkar, kita biarkan maksiat, kita biarkan arak berleluasa, kita biarkan hiburan-hiburan berleluasa dalam masyarakat kita. Orang tua kata sekarang ni, dulu panggung wayang ni wayang pacak di tengah padang. Sekarang ni semua panggung wayang dah ada. Dulu TV kecil-kecil, sekarang ni TV ni sedepar, 2 depar TV. Dah puas guna TV ni, guna LCD, pancar di tepi dinding, pancar di dinding. Nak ceritanya pawagam ni telah masuk dalam rumah kita. Jadi ulama-ulama kita pesan 10 tadi dah campur 2 yang saya sebut tu, benda tu mesti kita beri banyak. Kalau ada benda tu dalam masyarakat, kita sama pakat-pakat baiki. Macam-macam mana pun, salah satu cara merawat ataupun menghindar daripada musibah ni, selain daripada usaha-usaha dunia, kuarantin dan sebagainya, selain daripada yang mana yang ada simptom pergi cek doktor dan sebagainya, itu benda penting, kerana ia bukan setakat mudarat pada kita, dia boleh mudarat pada orang lain juga, boleh berjangkit dan sebagainya. Dan kita kenalah sentiasa beristighfar, minta ampun dengan Allah SWT. Maksudnya kita buat benda-benda yang zahir itu, dan satu part lagi kita buat benda-benda yang bersifat spiritual ni, beristighfar, mohon ampun, tinggalkan maksiat, amal ma'ruf nahi munkar, mesti hidup dalam masyarakat kita. Dan kita adalah sentiasa saling nasihat-nasihati sesama kita, insya-Allah. Ada soalan ke? Ada tak? Saya jawablah kalau ada kemuskilan yang ada tu. Ada soalan? Bab-bab umum tu jawapan saya sama dengan jawapan mufti. Kalau benda-benda yang kecil-kecil sikit itu ada berbeza pandangan, ia tidak menjadi satu benda yang besar. Tetapi mana yang melibatkan kepentingan awam, macam-macam mana pun kita kena tengok macam mana pendirian negara. Kita kata kenapa negara kita Saudi buat sekarang ni, ramai orang tak ada pergi umrah, tak ada pergi haji, pakat pening kepala belaka dah tak ada pergi umrah, pergi haji. Ya, ada masa-masa tertentu kena buat begitu. Ada situasi yang memerlukan kerajaan buat begitu. Walaupun dalam hadis-hadis Nabi SAW diceritakan Mekah ni bukan negeri yang ada wabak, tetapi kerana ia bukan, boleh jadi dia tidak berlaku di Mekah, tapi dia berlaku di luar Mekah. Jadi caranya mesti juga ambil usaha untuk memastikan faktor-faktor penyebab itu tidak berlaku di Mekah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادمدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب إلى أبد الآبدين ودار داهرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kalau siapa-siapa berminat nak baca, pergi cari dah di Telaga Biru. RM12 baru ni saya beli. Allahu a'lam.